Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dulu sebelum PRU 14, Rafizi Ramli berkata, tujuan mereka atau tugas mereka ialah untuk menghasut rakyat supaya mereka boleh jatuhkan kerajaan Najib Tun Razak Barisan Nasional. Jadi mereka telah bangkitkan isu 1 MDB habis-habisan dan mengguna macam-macam media termasuk blogger dari luar Malaysia dan demonstrasi dan macam-macam lagi. Akhirnya di dalam PRU 14 Barisan Nasional kalah pilihan raya dan Pakatan Harapan ambil alih sebagai kerajaan. Sekarang, in fact semalam, Rafizi Ramli kata tugas mereka sekarang, kerja mereka sekarang ialah untuk menjawab hujah-hujah atau soalan bodoh dari pembangkang. Bermaknanya PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional ni banyak hujah yang bodoh, soalan yang bodoh, dan inilah tugas Rafizi Ramli untuk menjawab semua kenyataan dan soalan bodoh tersebut. Hari ini saya nak tanya Rafizi Ramli 10 soalan bodoh. Dan saya nak tengoklah Rafizi Ramli akan jawab atau tidak, boleh jawab atau tidak 10 soalan bodoh saya ini. Soalan yang pertama, soalan bodoh saya yang pertama. Anwar Ibrahim berkata, Najib Tun Razak telah beri 90 juta duit yang dicuri dari 1 MDB kepada parti PAS. Dan Anwar telah tunjuk sekeping kertas, photostat macam ni. Dan dia kata, ini salinan cek tersebut dan tak lama lagi dia akan dedahkan cek ini. Cek sekeping bernilai 90 juta. Duit yang dicuri dari 1 MDB yang diberi ke PAS. Saya nak tanya Rafizi, bila salinan cek tersebut akan didedahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim macam dia janji bertahun-tahun dulu? Soalan bodoh yang kedua saya nak tanya. Sebelum pilihan raya dulu, Anwar Ibrahim telah janji di dalam satu majlis. Majlis tu khas untuk menjanji 20% royalti minyak kepada negeri-negeri pengeluaran minyak. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan mana-mana negeri kebetulan akan datang ini yang akan dapat minyak juga. Saya nak tanya, dia janji benda ni sebelum PRU 14 lagi, kita sudah dah masuk PRU 15. Bila negeri-negeri pengeluaran minyak, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak akan dinaikkan royalti minyak mereka dari 5% ke 20%. Seperti dijanji. Boleh tak Rafizi Ramli enlighten us on when that is going to happen? Soalan yang ketiga, soalan bodoh yang ketiga. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah memberitahu Malaysia di dalam parlimen bahawasanya Muhyiddin Yassin telah curi 600 bilion duit negara semasa dia jadi Perdana Menteri. Anwar kata dia ada bukti dan dia boleh buktikan yang Muhyiddin telah curi 600 bilion. Soalan saya, bila bukti ini akan ditunjukkan kepada rakyat seperti dijanji oleh Anwar Ibrahim? Soalan bodoh yang keempat tentang DNA Zahid Hamidi. Zahid Hamidi telah dibebaskan ataupun telah dilepaskan tanpa dibebaskan. DNA. Dan Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan atas permintaan pihak pendakwa raya, prosecution.
hakim tidak ada pilihan lain dari membebaskan sebab permintaan ini datang dari prosecutor, dari pendakwa raya. So hakim terpaksa melepaskan Zayed tanpa dibebaskan. Kes ni sudah berjalan 4 tahun, hampir nak tamat. Tak lama lagi kes tu nak tamat. Dan telah dibuktikan sebelum perbicaraan bermula yang memang betul Zayed Hamidi ada lakukan jenayah. Oleh kerana telah dibuktikan di peringkat awal perbicaraan, maka hakim pun benarkan perbicaraan tu berjalan. Dan nak tamat dah. Sikit lagi, dia orang tarik balik kes tu. Dia orang lepaskan ni Zayed walaupun tidak dibebaskan. Dengan tidak ada penjelasan. Tidak ada explanation sebab apa benda ni dibuat. Boleh tidak Rafizi Ramli menerangkan sebab apa dibuat dan mengesyorkan rakyat bahawasanya ini bukan tindakan politik dan ini bukan kerana 30 orang ahli parlimen Barisan ataupun 26 orang ahli parlimen UMNO menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ringkas cerita, ini tak kena-mengena dengan sokongan UMNO kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Yang kelima, soalan bodoh saya yang kelima. Orang UMNO diberitahu kalau mereka sokong Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan mereka sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka dalam seminggu Najib Tun Razak akan dibebaskan dari penjara dan akan boleh balik rumah. Sampai sekarang lebih dari setahun Najib masih duduk dalam penjara. Dan semasa mesyuarat lembaga disiplin awal tahun ini, pengampunan Najib tidak pun dibawa untuk perbincangan. Jangan kata diterima, tapi tidak dibawa untuk perbincangan. It was not even brought for discussion. Dan sampai hari ini Najib masih duduk dalam penjara, tidak boleh diberi pengampunan. Ini telah dijanji sebelum pilihan raya untuk nak mendapat sokongan orang Melayu, orang UMNO untuk undi untuk Pakatan. Dan untuk setuju bahawasanya UMNO dan Barisan menyokong Pakatan Harapan dan menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Sebab apa Najib belum lagi dibebaskan. Nombor 6. Soalan nombor 6. Soalan bodoh saya nombor 6. Muhyiddin Yassin telah di-charge salah guna kuasa kerana dikatakan dia telah meluluskan tax exemption status Yayasan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Jadi kerana Muhyiddin telah meluluskan tax exemption status Yayasan Al-Bukhari dan Yayasan Al-Bukhari telah menderma duit kepada Parti Pribumi Bersatu, maka Muhyiddin dikatakan salah guna kuasa dan telah ditangkap dan di-charge. Tetapi mengikut Lim Guan Eng, Menteri Kewangan semasa tu, dia kata, dan Anwar pun kata di dalam parlimen, Anwar kata dalam parlimen, dan Lim Guan Eng juga berkata bahawasanya tax exemption status Yayasan Al-Bukhari tidak ditamatkan, tidak dibatalkan. So sekiranya tax exemption status Yayasan Al-Bukhari tidak dibatal atau ditamatkan, macam mana Muhyiddin boleh salah guna kuasa dengan menyambung atau membaharui tax exemption status Yayasan Al-Bukhari yang masih kekal, tidak dibatal. So apa kena-mengena duit yang Yayasan yang Al-Bukhari derma kepada Parti Pribumi Bersatu dengan isu tax exemption status yang tidak pernah dibatal atau ditamatkan?